Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Saya kasihi Tuan Imam, saya kasihi barisan pengurusan Masjid Setia Alam, para jamaah, para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tahniah kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dalam sedemikian ramai hamba Allah yang bertibaran di atas muka bumi ini, dengan urusan masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah telah percaya menguntukkan sedikit masa yang terluang untuk datang solat berjamaah maghrib, berdoa, mengaminkan doa imam, dan insya-Allah sementara menunggu waktu isyak kita mengambil sedikit alakat kesatapan rohani berdasarkan kepada kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih lagi berbincang berkenaan dengan tajuk yang pada bulan lepas, lepas Ramadan kita tak ada kuliah, sebelum Ramadan tu, iaitu tajuk kita adalah berkata yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga. Itu kuliah kita dulu. Dan saya meninggalkan para jemaah dengan maksud hadis Rasulullah SAW riwayat daripada Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengingatkan kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak dapat, lebih baik diam sahaja. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan jiran tetangganya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sebagai rumusan maksud hadis yang saya bacakan tadi, iaitu sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, Rasulullah letakkan kita melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, berkata yang baik, memuliakan tetamu, dan yang ketiga, menghormati jiran tetangga. Baik, kita sambung tuan-tuan pada perbincangan pada bulan sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud di sini, seorang hamba tidak akan sampai pada tingkat keimanan hakiki kecuali setelah dia mampu menjaga lisannya. Maksudnya adalah hingga dia mampu menahan mulutnya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini satu peringatan, iaitu seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sampai ke tahap keimanan yang hakiki selagi kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita. Dia beriman. Ini biasa orang Melayu sebutlah tuan-tuan, dia tu mulut aja, begitu. Hati baik. Itu biasalah orang Melayu tuan-tuan. Kadang kita jumpa, tak ramai lah, ni setengah orang dia cakap yang agak pelik-pelik lah, kita kata kena istilah biasa ni pelik-pelik. Maka adalah yang kata dia tu mulut aja, hati baik. Dia tak betul tuan-tuan. Bila hati baik, mulut kena baik.
Dia synchronize dua tu, ya, antara iman dengan lisan tu dia kena bersahabat. Tak boleh hatinya kata A, mulutnya kata B. Dia tak boleh, dia tak bersahabat tu, ya. Jadi kedua tu kena jadi akrab antara lidah, ya, dengan hatinya. Betullah disebut oleh Imam Al-Tabrani di sini, seorang hamba tidak akan sampai pada tingkat keimanan yang hakiki selagi dia tidak mampu menjaga lisannya. Kemudian maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebut di sini, iman seseorang juga tidak akan sempurna kecuali hatinya lurus. Lurus maknanya hati dia bersih, ya. Tak ada berbolak-balik perkara yang buruk baik, ya. Iman seseorang itu tidak sempurna kecuali apabila hatinya telah lurus, ya, ini bersih. Dan hati seseorang tidak akan lurus kecuali lisannya terjaga. Sekali lagi tuan-tuan, ya, hati dengan lisan ni kena bersahabat, ya. Tidak bolehlah kita berpegang kepada panduan atau amalan setengah daripada masyarakat kita, ya, iaitu mulut aja tapi hati baik. Itu, ya, ulasan saya, ya, berasaskan kepada kitab yang kita baca ini, itu tidak tepat, ya, tidak betul tuan-tuan, ya. Jadi hati dan lisan dia kena bersahabat. Banyak perkataan yang tidak berguna adalah sumber kepada malapetaka. Malapetaka itu macam-macam. Mungkin dengan kita bercakap pada perkataan yang tidak berguna menyebabkan sahabat kita marah dengan kita, bergaduh, bertumbuk, bertengkar, ya, mengeluarkan kata-kata nista. Macam-macam boleh berlaku akibat daripada perkataan-perkataan yang tidak berguna, ya. Jadi dari situ akan lahirnya beberapa malapetaka, terutama dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam konteks suasana yang lebih luas. Kerana apa? Kita gagal menjaga, letak filter kepada perkataan yang kita ucapkan. Ya, sebaliknya, menjaga lisan daripada ucapan-ucapan yang kotor dan dosa adalah sumber keselamatan. Jadi kalau kita nak selamat, ya, di mana-mana juga, ya, kalau dalam rumah tangga kita nak menjaga keharmonian keluarga kita, suami, isteri, anak-anak dan ahli keluarga, hendaklah sama-sama menjaga lisan, ya. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati pasangan kita atau anak kita, atau mungkin sudah ada cucu-cucu kita dan seumpamanya dan seumpamanya. Kerana apa? Bila kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, dia akan menjadi sumber kepada berlakunya malapetaka, ya. Dendam, tak nak bercakap, tak nak balik rumah mak dia, kan? Tak nak balik mak bapak dia, tak bertegur adik-beradik. Kerana apa? Kerana keluar perkataan-perkataan atau mungkin sindiran-sindiran, ya, yang pelik-pelik menyebabkan hatinya terguris dan seumpamanya, ya. Jadi antara tanda-tanda keislaman seseorang itu sudah baik, dia apa benda semua tadi dulu dia semua ada tanda dia. Nak hujan ada tanda dia, perempuan nak mengandung ada tanda dia, orang nak kahwin ada tanda dia, kan? Susah hati ada tanda dia. Semua tu ada tanda. Jadi kitab ni kata antara tanda keislaman seseorang itu sudah baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Di antara hal yang tak berguna ialah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Bukan senang tuan-tuan, ya. Kadang-kadang sudah menjadi tabiat, sudah menjadi habit, sudah menjadi perangai kita. Mungkin dia lahir daripada kecil begitu, lahir daripada suasana keluarga yang suka bercakap yang tidak ada tapisan, ya. Mungkin mak dia, bapak dia, atuk dia, itu sudah menjadi culture atau budaya dalam keluarga dia. Jadi anak itu membesar dalam keluarga yang tidak dapat mengawal tutur kata. Jadi dia membesar, akhirnya bila dia berkeluarga, dia menjadi suami, dia menjadi isteri. Bila dia bekerja, dia menjadi ketua jabatan. Bila dia naik atas lagi, mungkin menjadi ahli perniagaan yang berjaya, mungkin jadi ahli politik, mungkin menjadi pemimpin dan sebagainya. Tapi bila dia membesar dalam suasana, ya, bi'ah yang tidak soleh, yang suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak betul, tidak bagus,
maka itulah yang akan menjadi apa dia katakan malapetaka, ya, sama daripada keluarga, pada masyarakat, kepada ummah, dan secara global lah, pada secara keseluruhannya, ya. Membicarakan hal-hal yang tidak berguna, ya, cakap benda-benda tak ada faedah, ya, memburuk-burukkan seseorang seolah kita lah yang paling hebat dalam dunia ni, semua orang salah, ya. Membicarakan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, dapat menghapuskan pahala amal kebajikan. Mana kebaikan ni kita buat, kita ni kadang setengah kita ni bukanlah dia sangat ibadat tuan, ya. Baca Quran pun sekadar baca, solat jemaah pun tengok waktu lapang, kan? Zikir pun ikut mood, ya. Nak derma pun tengok angin, ya. Tak semua orang boleh buat amal yang bagus panjang masa. Dalam amalan kita sedikit, lepas tu kita rosakkan dengan kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, membicarakan hal yang tidak berguna. Antaranya menyebar fitnah. Tapi sekarang dalam media sosial ni, masya-Allah, ya, kita tengok pun takut tuan-tuan, ya. Fitnah tersebar, ya, tersebar merata-rata seolah-olah seperti dalam keadaan tidak terkawal, ya. Jadi kita berpeganglah kepada nasihat dalam kitab ini, membicarakan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Apa kesan dia? Akan menghapuskan pahala dan kebajikan yang kita lakukan, dan ini menjadi asbab penghalang kepada diri kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat, ada keinginan, ada nafsu, apa lagi nak masuk syurga, jagalah, kita pakat-pakat jagalah, ya. Saya pun jaga, tuan-tuan semua jaga, kita sama-sama menjaga lisan kita daripada membicarakan perkara-perkara yang tidak berfaedah, ya. Kerana kalau kita bercakap benda yang pelik-pelik, yang pertama sekali mungkin akan menyebabkan orang yang mendengar itu hatinya sakit. Bila hati sakit sampai ke dalam jiwa dia, macam-macam boleh berlaku. Mungkin disantaunya kita, macam-macam boleh berlaku tuan-tuan, kita pun menderita sakit, muntah darah dan sebagainya. Kemungkinan itu boleh berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Melayu ini, ya. Jadi tips dia ialah jauhilah daripada kita bercakap hal-hal yang tidak berguna. Sebab apa? Dia boleh menghapuskan amalan kita, kebajikan kita, dan boleh menghalang kita daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam arti kata lain, apabila seorang muslim bercakap atau berbicara, kitab ni kata berbicara, dalam bahasa kita bercakap lah, ya. Bila kita bercakap, seseorang muslim itu bercakap, hendaklah dia berfikir dahulu. Jadi lisan kita ni jangan terlalu laju, ya. Fikir dulu sebelum kita bercakap. Sebelum otak ni berfikir, dia switch utama tu hati kita. Kalau hati itu kita bersih, hati kita itu lurus, otak yang dia synchronize dengan hati, dia pun akan memberi isyarat-isyarat yang positif. Kalau hati itu tidak bersih, dia akan memberi isyarat yang negatif pada otak, dan dia juga akan mengeluarkan benda yang negatif daripada lisan kita. Jadi tadi saya sebut dua benda, sekarang tiga perkara, termasuk situ otak kita. Maknanya apabila seorang muslim berbicara, hendaklah dia berfikir dahulu. Jadi hati itu ialah raja, induk. Sebab nanti kita bertemu Allah tuan-tuan, yang kita nak bawa ialah sekeping hati, namakan qalbun salim, ya. Allah Ta'ala beritahu kita, yauma la yanfa'u maluhu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Hari apa tu? Hari akhirat, di mana tidak ada gunanya harta dan anak pinak, ya. Bawa bertemu Allah, harta kita, anak pinak kita tak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilorongkan kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang bertemu Allah membawa hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang takwa, hati yang takarrub, dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang
dikira sebagai hamba Allah yang berkualiti, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapatlah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia senang saja tuan-tuan, kita set dalam minda kita. Kita ni nak jadi putera syurga ke putera neraka? Kita set dulu. Tentulah kita nak jadi putera syurga. Itu soalan, benda tu common sense. Jadi bila kita nak jadi putera syurga ataupun kita nak jadi sebagai ahli syurga, cara hidup kita mesti berbeza dengan yang satu lagi, iaitu putera-putera neraka. Sebab Allah beritahu, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, tidak serupa antara ahli syurga dengan ahli neraka. Kalau rumah kita itu rumah ahli syurga, dia mengatur rumah itu lain. Kalau keluarga kita itu keluarga ahli syurga, insya-Allah aturan keluarga itu lain. Kalau kita ni ahli syurga, insya-Allah kita cenderung putera syurga, pakaian kita, aurat kita lain berbanding dengan ada kecenderungan sebagai ahli neraka. Sebab Allah dah beritahu tak sama. Jadi kalau kita tengok orang ni menutup aurat, orang ni tak buka auratnya, tak kira lah dia tak pakai tudung ke, dia pakai seluar pendek ke, dalam arti kata dia membuka auratnya. Jadi kita boleh, janganlah kita tuduh dia kau ni ahli neraka, jadi dia boleh menjurus ke sana. Syurga neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi KPI itu ada. Kalau buat macam ni berdosa. Bila berdosa, neraka tempatnya. Jadi kita kena set dalam minda kita, saya nak menjadi ahli syurga, saya tak mau menjadi ahli neraka. Keluarga saya ialah keluarga ahli syurga, bisnes saya ialah bisnes ahli syurga, komunikasi saya ialah komunikasi ahli syurga, pandangan saya ialah pandangan ahli syurga, perbualan saya ialah perbualan ahli syurga, emosi saya ialah emosi ahli syurga. Apa emosi ahli syurga? Berkasih sayang. Kat ayat depan tu ada, kita punya iklan tu dah sikit kan, Muhammadur Rasulullah. Kalau tuan-tuan boleh baca lah ayat tu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad tu Rasulullah. Sekali panjanglah ayat tu. Zaman Nabi ni, kekuatan umat di zaman Nabi ialah asyid ruhama'u bainahum, iaitu berkasih sayang sesama mereka. Itu adalah ciri-ciri kehidupan ahli syurga. Dan asyidda'u 'alal kufar, tegas, istiqamah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita di atas panduan lakum dinukum waliyadi. Itulah. Jadi maknanya kita, sebelum kita bercakap, kitab ini memberi nasihat kepada kita, iaitu hendaklah kita berfikir dahulu sebelum kita berkata-kata. Fikir dulu, menung dulu. Kalau dapat, tulis kat kertas dulu. Kalau dia keluar secara spontan saja, kita bimbang dia di luar daripada kawalan kita. Kita bimbang. Apabila dia yakin kata-katanya akan membawa kebaikan dan pahala, hendaklah dia mengatakannya. Dia yakin benda itu betul. Contoh dia, anak dia keluar rumah tak pakai, tak tutup aurat, tegurlah anak kita. Keluar rumah tutup aurat, itu clear, jelas, loud and clear. Dia tak ada ragu-ragu lagi. Benda tu cakap lah, jangan kita diam aja. Itu tak betul tu Namun apabila dirasakan perkataan itu tidak elok, contoh kita tengok orang tu buang sampah merata-rata depan masjid ke, dia kata awak ni pengotor lah, contoh. Bagi kita tu macam betul, memang dia pengotor. Tapi perkataan pengotor tu, apakah dia boleh terima dengan teguran kita tu? Jangan main tuan-tuan, kena berumbuk tadi kita ni. Sebab dia, kita kena ada filter, kena berhati-hati. Malaikat dia tu sahabat kita, kita biasa dengan dia tu okey lah. Ni kita tak pernah berjumpa dia, tak pernah kenal dia, jadi boleh kita tengok dia buat benda tak elok, kita keluarkan perkataan yang bagi dia tak elok, dia pengotor lah dia dan sebagainya, akan menimbulkan keburukan. Akan menimbulkan keburukan. Hendaklah dia menahan diri dari mengungkapkan perkataan-perkataan seperti itu.
Sikap seperti ini lebih baik, lebih selamat kiranya setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita. Sebab apa? Dihitung, dikira, dicatat oleh para malaikat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kita ada malaikat, di kiri kita juga ada malaikat. Allah beritahu, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Maksudnya apa? Tidak ada sebarang perkataan, one single word, satu patah perkataan pun yang kita lafazkan, baik ke, buruk ke, berfaedah ke, tidak berfaedah ke, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada di sisinya, di sisi kita ini malaikat pengawas. Berarti kalau kat jalan raya tu apa? Polis trafik. Kalau kat sekolah tu pengawas. Kalau tempat-tempat publik ni CCTV. Macam tu dah lebih kurangnya. Jadi kita diawasi oleh malaikat. Ada di sisi kita malaikat pengawas. Apa kerja dia? Sentiasa sedia menerima, ya, dan mencatat dan menulis apa yang kita lakukan. Nanti besok dibentang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkejut. Bila masa pula aku cakap macam ni? Ya. Jadi pada kuliah pada malam ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah, ya, berhati-hati dalam kita menutur satu perkataan, kerana semua itu dicatat oleh malaikat, ya, raqib dan atid. Dan benda itu nanti akan dibentang. Dibentang tu kita baca sendiri. Kita baca. Bukan Allah bacakan, bukan malaikat bacakan, kita baca sendiri. Kita buat ini sekian hari bulan. Ini apa 1 Jun. Pada 1 Jun pukul 8.10 begini. Oi, kalau macam itu kita hidup makin lama makin banyak dah. Macam mana nak cakap? Itu wallahu a'lam. Ya. Bukan ilmu kita nak tafsir secara logik. Ya. Bukan ilmu kita untuk tafsir secara logik. Tapi apapun apa yang kita lakukan itu ada pencatatnya, ya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, raqib dan atid. Semua itu akan kita bertanggungjawab di atas apa yang kita tuturkan sepanjang kita hidup di atas permukaan bumi ini. Rasulullah seterusnya mengingatkan kita, apabila seorang hamba mengucapkan perkataan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana perkataan yang baik-baik, ya. Bila seorang hamba mengucapkan perkataan yang diredai dan dia menganggap perkataan itu biasa-biasa je. Contoh, semayanglah, dah malam ni, contoh. Tak puasa ke? Ya. Ini lagi 28 hari ni, besok puasa Arafah, jangan lupa. Itu perkataan yang baik. Tapi kita anggap betul biasa je. Sebab radio pun sebut, TV pun sebut, ya, media sosial pun sebut, semua orang menyebutnya. Khutbah Jumaat pun menyebut. Jadi perkataan itu seperti biasa-biasa saja, ya, dan menganggap perkataan itu biasa-biasa sahaja. Tetapi Allah akan mengangkat darjat orang tersebut kerana perkataan itu perkataan yang baik. Tengok tuan-tuan, ya, nampak biasa je. So, jangan lupa, ya, puasa Arafah, kena bahagia ni, diampunkan dosa sebelumnya dan selepasnya. Biasa je. Orang akan jawab, biasa dengar dah tu. Dekat YouTube, ustaz ni sebut, semalam khutbah Jumaat pun sebut. Jadi kita boleh rumuskan itu adalah perkataan biasa-biasa saja. Tetapi Allah melihat dari segi apa? Allah akan mengangkat darjat orang itu, ya, kerana perkataan itu adalah perkataan yang baik. Apa rumusannya? Jangan meremehkan amalan yang baik walaupun kecil. Jangan meremehkan amalan-amalan yang baik walaupun benda itu kecil, ya. Contoh, kita tengah kuliah, tiba-tiba ada orang sebelah kita tu bising bercakap sembang-sembang, kita kata dah cukup. Dia faham lah tu. Dia kata, oi, diamlah, aku tak faham tu. Gaduh kan tu kan, ya. Kita bagi syarat cukup dah. Kalau dia terima lah, tak terima sudah, tu biasa je. Tapi sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang kita buat tu benda biasa-biasa je, ya. Begitu juga seorang hamba mengucapkan perkataan yang dimurkai Allah.
Kalau kita tengok apa ni, kita kata kamus lah, perbendaharaan kata orang-orang Melayu ni, bila dia marah apa dia sebut tuan-tuan, macam-macam dia kan, nama binatang ada, nama setan ada, nama jin ada, semua tu keluar. Ya, tengok apa pesanan Nabi kat sini. Jika seorang hamba mengucapkan perkataan yang dimurkai, tak baik, contoh apa, kita nak sebut pun malu lah tuan-tuan, tapi itulah dalam masyarakat kita. Celaka kau, contoh, sial kau, pamannya kan, tak guna, anak haram, tu perkataan-perkataan macam tu, perkataan tak baik tuan-tuan ya. Jadi, dan perkataan itu dianggap perkataan biasa-biasa saja. Biasalah orang sebut, orang marah-marah maki hamun ni, alah bang, common lah bang, relax lah, tak main bang lah, relax lah bro, benda tu biasa je, relax lah bro, relax. Itu semua orang sebut, betul. Tapi kitab ni kata apa, Nabi tegur kita, dan bila dia menganggap perkataan itu biasa-biasa sahaja, maka Allah akan memasukkan mereka dalam neraka Jahannam. Yang baik pun diangkat, yang buruk pun terimalah padahnya, walaupun nampak itu biasa-biasa je, biasa-biasa je, ya. Jadi janganlah kita cakap yang biasa-biasa, ya. Tidak ada manusia, Muaz menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang menyampakkan manusia ke dalam neraka kecuali akibat daripada perkataan yang keluar daripada mulut dia. Jadi kita kena berlatihlah tuan-tuan. Jadi kadang orang bertanya, apa tips nak jaga mulut ni? Kan nak gosok gigi, kumur-kumur pakai Listerine, apa-apa sajalah. Itu dari segi hygiene, ya. Tapi dari segi kerohanian tu, apa kita nak buat? Nak jaga mulut kita ni, nak jaga lisan kita ni. Yang pertama sekali, berkawanlah dengan orang baik-baik. Berkawanlah dengan orang-orang soleh. Macam nak jumpa orang soleh? Orang-orang soleh, orang baik-baik ni, dia pergi ke tempat yang baik-baik. Dia macam rama-rama lah. Rama-rama pergi tempat baik-baik, bunga. Jangan jadi lalat. Lalat pergi tempat busuk-busuk, tempat sampah lah, tong sampah lah, tempat sampah. Jadi kita jelmakan diri kita, saya nak menjadi seekor rama-rama yang cantik, yang hinggap pada kuntum-kuntum bunga yang mewangi, saya dapat menghisap madunya. Jadi kalau orang di mana? Tentulah di rumah-rumah Allah, tempat berkumpulnya orang baik-baik, majlis-majlis ilmu, ya, majlis-majlis perbincangan, tak kira forum-forum ke forum perdana ke diskusi apa-apalah, ya, dibicarakan tentang masalah kehidupan, masalah akhirat, masalah takut kepada Allah. Kita berkawan, kita tu pergi ke tempat-tempat yang baik-baik, kerana di situlah berkumpulnya orang baik-baik. Tapi orang jahat tak pergi. Kalau dia pergi pun dia tersipu, dia kesipuan untuk buat benda tak elok. Tengok orang lain berdiam, takkan dia nak cakap bising-bising. Dengan sendirinya dia malu-malulah. Sekarang orang guna istilah kesipuan, dia nak buat benda pelik-pelik. Akhirnya alhamdulillah kita berkawan dengan orang baik-baik. Kemudian berkawan dengan orang-orang soleh. Nak jumpa di mana? Kat taman kita, lorong kita, mungkin ada ustaz-ustaz ke, tak semestinya dia ustaz, ya, tapi kita tahu dia tu orang baik, orang soleh. Mungkin dia tak kuasa surau, dia tak kuasa masjid, tak kuasa taman, tapi dia orang baik, ya, orang baik. Bila kita berkawan, bersahabat, rapat, close dengan orang-orang soleh, orang baik, kita dapat menjaga lisan kita. Lisan kita. Ada tak tuan-tuan jumpa orang yang baik ke, dia keluar bagi hamun mulut dia? Jarang berlaku tuan-tuan. Kalau dia terkeluar pun tergelincir, dia cepat-cepat patah balik, Astaghfirullahaladzim. Cepat dia insaf. Tapi kalau orang yang biasa cakap, kalau kita tegur, kenapa kau cakap teruk sangat? Biarlah aku geram sangat ni, biar dia mampus dia. Siap mampus semua keluar tuan-tuan. Tak cukup tu, besok dia mati, aku kencingan kubur dia. Lagi-lagi hebat lah, lagi power dia. Kerana kita berkawan dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau kita kawan orang baik-baik, tidak keluar lisan-lisan seperti itu, maka lama-lama dia akan membentuk karakter kita, peribadi kita. Itu satu, kawan dengan orang soleh, kita dapat menjaga lisan kita. Yang kedua, kita dapat nasihat daripada dia, ya. Contoh nasihat paling mudah, sabar. Cukuplah. Kalau kita tengok orang yang tak berapa baik ni,
kau boleh sabar ya. Kalau aku tak adalah, kau boleh sabar ya, hebat kau. Kalau aku tak ada, memang kena dari tu. Kau bocor aja kita dia, kau simbah aja dengan asid, kau santau dia tengok. Kita berkawan dengan orang yang tidak baik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang baik, sabar, pegang-pegang, sabar. Kalau dia ada ilmu sikit, dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling common dah, simple dah tu, selawat atas Nabi. Wa ufawidu amri ila Allah, serahlah semua tu atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Tu orang baik, pegang-pegang. Kalau kita susah hati, dia pujuk kita, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tuhan tak turunkan satu ujian melainkan ikut kadar kemampuan hamba dia. Sabar, insya-Allah, ada hikmah di sebalik itu. Itu untungnya berkawan dengan orang baik-baik, orang-orang soleh. Macam boleh tuan-tuan, saya lontarkan cabaran ini, seperti mana orang main takraw, lambung bola, tuan-tuan terpulanglah, nak tanduk ke, nak libas pari ke, libas apa ke, atau kita jadi ikan pari, wallahu a'lam. Saya memberi option kepada tuan-tuan jalan-jalan ke arah syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak ada yang menyampakkan manusia ke dalam neraka kecuali akibat daripada perkataan yang keluar daripada mulut dia. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan kita, janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak mulakan bicara tu, mulakanlah dengan kurangnya beri salam, sebut alhamdulillah, syukur bagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pada Allah. Jangan terus kita mulakan dengan tanpa mukadimah yang cantik seperti itu. Janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingati Allah, kerana sesungguhnya bicara tanpa ingat kepada Allah boleh menyebabkan kerasnya hati. Rupanya hati keras tu, dia bercakap kosong je tuan-tuan, ketawa tak berhenti-henti, berdahak-dahak tak berhenti-henti. Itu boleh mengeraskan hati. Sekeras-keras daging direbus, lembut dia. Sekeras-keras batu gunung, diletupkan dia, pecah dia, buat terowong tu. Sekarang kerajaan tengah buat apa? IRL apa tu? Gunung-gunung sekarang dekat Banjaran Titiwangsa tu, berapa kilometer panjang tu, dia letupkan, terowong, akan jadi laluan kereta api nanti, bawah tanah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan pergi kat Saudi, gunung batu diletupkan, puak boleh masuk dalam. Kalau tuan-tuan pergi Ho Chi Minh bawahnya, kat laut sungai tu, bawah tu letak tunnel, kereta boleh lalu dalamnya. Terowong, genting sempat, macam-macam lah. Sekeras-keras batu boleh dilembutkan dengan teknologi, tapi sekeras-keras hati manusia belum tentu, tuan-tuan. Aku tak peduli, peduli apa aku, dia dah. Jangan tuan-tuan, tersanggup rumah sanggup dibakar, isteri sanggup dibunuh. Terbaru ni macam cerita kan, dia bunuhnya kekasih dia, dibunuhnya anaknya, maknya pun dibunuh, dah macam-macam kisah lah. Itu semua lah manifestasi daripada hati yang keras. Hati yang keras. Sedangkan orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya keras. Kita nak hati yang lembut. Kalau hati keras, dia jauh daripada Allah, tuan-tuan. Dia beri nasihat, dia melawan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, itu hati itu berpenyakit. Hati berpenyakit itu apa tandanya? Yang pertama, tidak ada kemanisan dalam ibadat. Tak seronok lah, baliklah jom, contoh kan. Kalau kita ada hal, kita lain, tapi tak seronok lah, boring lah. Kita bimbang kita termasuk dalam kategori atau kluster hati yang berpenyakit. Yang kedua, tidak boleh ditegur. Boleh tegur je, turun naik berapa darjah tu, pusing jam, 360 darjah sekali pusing tu, tidak boleh ditegur. Jadi kalau ada dua benda tu, maknanya hati seseorang itu berpenyakit. Hati itu berpenyakit. Tetapi apabila satu perkataan yang dimaksudkan itu membawa kemaslahatan, membawa faedah, untuk menegakkan kebenaran,
mencegah kemungkaran, maka mengungkapkannya adalah wajib. Bahkan termasuk perilaku yang sangat terpuji. Maknanya kalau benda-benda tak elok kita tegur, ya, contohlah kan, ramai-ramai budak bising, tiba-tiba pihak AJK surau, AJK masjid tegur tuan-tuan yang bawa anak tu, minta supaya anak-anak tu dijaga, jangan ada berkeliaran, bising-bising, mengganggu orang nak ibadat. Itu ingatan yang baik, ya. Itu perlu dinyatakan, ya. Jadi maknanya kalau kita bercakap benda-benda untuk maslahat dan kebenaran, mencegah kemungkaran, maka mengungkapkannya adalah perkara yang wajib. Bahkan termasuk perilaku yang sangat terpuji. Nak bercakap yang pahit, ya, cakap yang hak itu pahit, cakap, ya, qulil haq walau kana murran, ya, pahit. Nak cakap yang benar-benar tu tuan, memang pahit, risikonya tinggi, ya. Sebab tak semua orang bersedia untuk ditegur. Terutama dalam zaman sekarang ni, banyak orang pandai tak apa, yang kita takut banyak orang memandai-mandai. Itu paling kita takut ni. Dia lebih hebat daripada orang alim, kadang lebih hebat daripada mufti. Itu mufti cakap, mufti pun dikondem, tuan-tuan, ya. Siapalah kita kondem dia, orang ni, ya. Yang mengondem itu satu risalah pun dia tak tulis. Yang dia kondem itu contoh Imam Ghazali, Imam Nawawi, itu zaman dulu berapa banyak kitab yang ditulis, yang dikarang. Kerana kita ni lahir dalam masyarakat suka memandang remeh, memandang rendah pada orang lain, maka jadilah budaya kita seperti itu, ya. Itulah kata Nabi, tanda-tanda orang sombong tu, yang pertama dia sukar menerima kebenaran, yang kedua meremehkan. Alah, orang tu ceramah macam ayam itu, dia meremeh. Cuba dia bagi mic, dia tak ada cakap. Belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu, ya. Jadi jangan kita beremeh. Bila orang buat silap, nak tegur cari elok lah. Imam buat bacaan salah, kita tegur direct je. Kalau betul biar aku jadi imam lah. Jadi imam, dia baca pun lebih teruk daripada imam yang salah tu, imam tu tak salah, mungkin dia silap, dia gugup dan sebagainya, ya. Tuan-tuan tak rasa jadi imam, tuan-tuan. Dia kalau solat Jumaat tu penuh sampai ke belakang tu, gugup. Dia kalau naik atas mimbar, dia baca khutbah, tuan-tuan. Ya. Saya kalau naik atas mimbar ni tengok, ini setiap alam ni kecil, tuan-tuan. Saya kalau naik satu masjid yang besar tu sampai ke belakang tu, tak nampak orang. Kadang kita boleh tergelincir lidah kita dengan tak sengaja. Jadi janganlah kita itu meremeh, ya. Kita sebagai manusia di situ mungkin ada kesilapan, ketidakterlanjuran, ada keterlanjuran dan seumpamanya, ya. Jadi bila ada benda yang tidak baik, tidak betul, janganlah kita diam sahaja, kerana kalau kita bercakap benda itu untuk membetulkan perkara-perkara yang mungkar, itu adalah perlakuan yang terpuji. Kalau tidak ada orang yang mahu membetulkannya, semua diam aja. Saya suka ambil contoh keluarga lah, tuan-tuan, ya. Benda tak selalu berlaku dalam keluarga kita. Bapa dia diam aja. Bawa lah boyfriend dia datang ke rumah, sembang kat luar malam-malam, selamba. Curi motor bapak dia, bawa kereta ibu dia, umi dia, dia bawa kereta mana-mana, makwa dia suka hati dia, pandai. Tuan, semalam saya nampak kita tuan dibawa lah, siapa anak tu? Alah, biasalah, budak muda. Tak betul, tuan tu. Itu bukan biasa tu, luar biasa tu, ya. Keberanian yang luar biasa. Dia boleh ambil kereta bapak dia, dia boleh ambil motor bapak dia, dia boleh round satu taman dia, bawa perempuan yang tak sepatutnya dia bawa. Ya. Jadi kena ada yang membetulkan. Ibu betulkan anaknya, suami betulkan isterinya, ahli keluarga, ahli-ahli taman penduduk dan sebagainya. Kita kena saling membetulkan dengan cara hikmah, ya. Sekarang ni banyak orang sensitif, orang yang semakin berpelajaran, tegur sikit sensitif. Dulu kita kata apa pun tak ada masalah, ya. Jadi maka mereka telah melakukan kemaksiatan dan dosa. Kitab ni kata kalau kita nampak benda maksiat, kita diam aja, ya.
Kitab ni beritahu kita apa? Pengarang ini, maka mereka telah melakukan maksiat dan dosa. Orang yang diam, tidak menegakkan kebenaran, laksana syaitan yang bisu. Syaitan dia bisu. Syaitan ada kerja dia, menggoda, mewas-waskan, memujuk. Alah sekali je, lepas tu kau taubatlah. Kan ada kisah dalam kitab tu, orang tu umurnya baru 40 tahun. Kau ni alim sangat lah, 40 tahun asyik pergi surau, masjid, zikir lah, itulah ini. Aku tengokkan dalam firasat aku ni, umur kau ni boleh sampai 75 tahun tau. Syaitan bisik. Kalau kat Malaysia agaknya, kan kajian telah dibuat di Malaysia, umur ni boleh sampai 75 tahun. Kau baru 40, ada 35 tahun, hidup sekali je bro. Setiap alam ni apa tak ada, pergi join. Tak juga dia kata. Tu syaitan dia pujuk tu kan. Dia pujuk. Kau duit banyak dah buat apa? Kereta cantik, muka pun handsome. Dia pujuk tuan-tuan. Itu kerja syaitan. Ya, jadi dalam kisah dalam kitab tu, orang tu ikutlah pujakan syaitan, tak sampai berapa tahun mati dalam keadaan melakukan kerja-kerja fasik kerana terpedaya dengan pujukan syaitan. Jadi kita hati-hati tuan-tuan ya. Sekarang data menunjukkan bahawa umur di Malaysia ni perempuan lebih panjang sikit lah, 75, tak silap saya dah, kalau salah betulkan saya. Kalau lelaki bawah sikit, 74 lebih tu lah ya. Muda lagi ni. Kalau umur 40 ada 30 lagi, kalau 50 ada 20 tahun lagi. Sempatlah buat maksiat ni, sempatlah pergi sana sini. Jangan tuan-tuan ya. Umur kita tak tahu, umur itulah kerja Allah Subhanahu wa taala ya. Azan tu 2 minit ya. Jadi sebelum kita azan ni, waktu saya nak habiskan sepotong ayat dari surah An-Nisa ya, supaya kita renung sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bidambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, dan janganlah kamu sekutukan dia dengan apa sesuatu jua pun. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapamu dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan-rakan sejawat, orang-orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Ya, kalau kita rumuskan ayat ini tuan-tuan, menepati apa yang kita bincang dalam tajuk kita hari ini, iaitu jaga 3 benda ya: berkata yang baik, memuliakan tetamu, menghormati jiran tetangga. Ketika dia buat baiklah, kan ayat itu menyebutkan, hendaklah kamu berbuat baik. Dimulakan dengan siapa? Kepada kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Buat baiklah dengan ibu bapa kita. Move ke depan dengan kaum kerabat, adik-beradik, ya, pakcik kita, adik kita, abang kita dan anak yatim. Kadang kita menyantuni anak yatim hebat, bagus, tapi dengan ibu bapa kita langgar je, bukan bodoh saja. Ya, tu tak betul tuan-tuan. Dia punya apa? Susunan itu ya, ranking dia tu. Dimulakan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kemudian kaum kerabat, kemudian anak yatim, barulah buat baik dengan orang miskin. Lepas tu jiran tetangga. Kita baik dengan jiran, tapi dengan mak bapak kita berkata yang buruk-buruk, keluar lisan yang tidak bagus. Tu tak betul tuan-tuan ya. Dan juga hamba-hamba yang kamu miliki. Dirumus dalam ayat ini, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri, kerana itu semua adalah tanda-tanda kita tidak dapat menjaga
lisan kita, ya. Seorang hamba Allah tu boleh tercampak dalam neraka kerana asbab lisan dia, ya. Azan, azan kita berhentilah insya-Allah. Ikut SOP COVID dulu, ya. Baik, saya ambil masa 5 minit tuan-tuan, yang berumus ayat yang saya bacakan tadi. Jadi apabila kita amati ayat yang saya bacakan tadi daripada surah An-Nisa ayat 36, kita dapati bahawa yang pertamanya Allah memerintahkan manusia supaya beribadat hanya kepadanya. Satu. Yang kedua, Allah memerintahkan manusia ini berbuat baik sesama manusia. Ya. Dua. Yang ketiganya, berbuat baiklah dengan jiran tetangga kita. 3 perkara. Ya. Dihuraikan di sini secara ringkas, berbuat baik dan memuliakan jiran tetangga adalah
perintah agama. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah mempunyai perhatian khusus dalam masalah ini, ya, iaitu kalau kita mengganggu atau menyakiti jiran tetangga, semua itu adalah dilarang dalam agama kita. Ya, saya rasa sekadar itu saja pada bulan hadapan. InsyaAllah kita sambung sikit lagi tentang tajuk kecil, iaitu memuliakan tetamu. Ya, yang saya ulang balik hadis dulu kita baca, berkatalah yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati tetangga. Bulan depan insyaAllah sikit lagi kita hendaklah menghormati tetamu, insyaAllah. Tanpa ada kesempatan, jemput-jemputlah datang, ya, supaya dapat menambah koleksi ilmu kita. Bila kita ilmu itu banyak, ingatlah nasihat oleh Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu laksana imam, menjadi panduan kepada kita, ikutan kepada kita. Kalau kita tak ada ilmu, tak tahu nak ikut siapa, ikut nafsu sajalah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sign dia nanti saya isi. Boleh payment? Oh ya. Mana? Sini. Sign dia. Okey. Masih.